Shalom. 各位平安， Selamat malam Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们晚上好。 Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. 非常感谢上帝，因为今天我们可以聚集在一起， Rasanya udah lama ya nggak ketemu Bapak Ibu ya. 感觉好像有一段时间没有遇到大家了， 200 tahun mungkin udah ada gitu ya. 可能有200年了吗？ Bapak Ibu Saudara seneng loh kalau khotbah di tengah-tengah orang dewasa yang seusia begitu Bapak Ibu Saudara. Karena lelucon saya jadi lucu. Kalau di kalangan anak remaja saya ngelucu, mereka bilang jokes bapak-bapak, dead jokes. 我喜欢在跟我同龄的人讲到，因为他们会觉得我在说的玩笑，是好笑的。如果在比较年轻的人，他们就会觉得我在开的玩笑比较老一派的。 Wah, jago dia. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. 我们先同心来祷告。 Bapak Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu dan kami rindu Roh Kudus berbicara kepada kami dengan bebas. Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. 我邀请大家一起来翻开我们的圣经，在雅各书第3章13到18节。 Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. 你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎，抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属魔鬼的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。 Bapak Ibu Saudara, tadi saya sempat mungkin bukan tur singkat ya bersama dengan Boksu Albert. 亲爱的弟兄姐妹，刚才我出去逛了一下， Saya sempat tanya-tanya di sebelah ada apa begitu, karena saya lihat parkiran motornya nempel ke tempat kita begitu ya. 跟阿伯牧师到外面去看，我想知道在外面隔壁到底有什么，因为我看他们前面排了很多摩托车， Anak remaja bilang ada hotel, di atasnya ada diskotik. 有那个年轻人说在那边是旅馆，然后上面有摇头的地方。 Saya tanya sama Boksu Albert, betul ya di atas ada diskotik? Betul kata Boksu Albert. 我就问阿伯牧师是不是在上面有那个摇头的地方，牧师就说是的。 Jadi kapan kita mampir gitu maksud saya. 我的意思是要问我们什么时候可以过去， Terus jalan keluar sedikit Bapak Ibu Saudara, 然后我再走过去， lebih ke kiri sedikit, 在左边 sebelahnya pom bensin, 就在加油站的隔壁， ada tempat lagi Bapak Ibu Saudara. 在那边也有另外一个地方， Tahu kan? 你 Tahu 们 kan? 知道吧？ Kok tahu? 你们为什么会知道？ Terus ke depan lagi ada sebelah kanan ya, 然后在对面就在右边， itu ada tempat ibadah yang berbeda begitu 然 Bapak 后 Ibu 有 Saudara. 一个祭拜的地方。 Jadi benar kalau kata Boksu Albert, jalan ini adalah jalan surga dan neraka begitu Bapak Ibu ya. 所以真的，阿伯牧师说的，这条街真是有天堂也有地狱的。 Jadi Bapak Ibu Saudara, cuma saya bilang sama Boksu Albert,
Nggak usah khawatir lah, kalau tempat-tempat kayak gituan dekat sama gereja, jemaat pasti nggak akan pergi ke sana, takut ketahuan boksunya. 然后我就说不用担心，如果在这种地方靠近有教堂，那个会友肯定不会去，因为他们怕被牧师们知道。 Bener boksu Jimmy, kami nggak akan pergi ke tempat-tempat itu. 真的，牧师，我们肯定不会去那里， Kami pergi ke tempat yang dekat rumah aja. 我们就去靠近我们家那里。 Tapi Bapak Ibu Saudara perhatiin ya, bahwa di dalam hidup ini selalu ada dua pilihan sih sebetulnya. 但是如果我们来看的话，其实我们在我们的生活中有两个选择， Kita memilih jalan dunia atau kita memilih jalan surga. 我们选择属世的，还是选择属天堂的？ Kita memilih jalan damai atau kita memilih jalan peperangan. 我们选择和平的道路，还是战争的道路？ Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini saya melihat ada dua kelompok orang sebetulnya. 亲爱的弟兄姐妹，在这里呢，我有看到两派的人。 Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang suka ngegosip di belakang, suka nyari ribut sama orang lain. 第一派的人呢，他们就是喜欢在后面说人的坏话，然后喜欢找问题的人。 Sementara kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang lebih suka merenung, lebih suka untuk melakukan segala sesuatu di dalam tenang dan damai. 第二派的人呢，就是比较喜欢安静，然后在和平中做事情的人。 Bapak Ibu Saudara tahu apa bedanya? 你们知道有什么区别吗？ Bapak Ibu tahu bedanya antara orang ini, kelompok ini dengan kelompok yang sebelahnya? 你们知道这两派的人有什么区别吗？ Yang pertama diciptakan dari tanah Taman Eden, Bapak Ibu Saudara, yang sebelah sono, yang jenggotan. 在那边有胡须的是从伊甸园的泥土制造出来的， Yang sebelah sini diciptakan dari tanah sengketa, Bapak Ibu Saudara. Jadi berkelahi terusnya dia. 这一边的是从有纷争土地造出来的人。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi ini Bapak Ibu Saudara perhatikan penekanan sekali lagi ya. Yang sebelah sana, yang jenggotan diciptakan dari tanah Taman Eden. Itu sebabnya saya piara jenggot. Yang jenggotan identik dengan tanah Taman Eden Bapak Ibu Saudara. Teman, kalau di sini Eden kuburan ya? Nggak jadi. 那边的是从伊甸园的泥土造出来的，所以有胡须，就像我留胡须一样，所以我也要像他一样。但是在这里的伊甸园是个坟墓，所以还是不要吧。 Pantesan Theo ketawanya paling gede. Oke Bapak Ibu Saudara, kondisi yang sama terjadi di tengah-tengah jemaat mula-mula, jemaat Yahudi Kristen di perantauan. Mereka menghadapi penganiayaan di satu sisi, tapi di saat yang bersamaan mereka juga menghadapi perselisihan internal. 同样的情况也发生在起初教会当中，他们在那边遭到了逼迫，但是也有纷争。 Jadi mereka saling serang, mereka saling fitnah, mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. 所以他们在那边一直很想去打败他们的对方。 Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara pasal 3, Yakobus pasal 3 dimulai dengan peringatan akan bahayanya lidah. 所以雅各书第3章是以舌头的危险开始。 Menarik sekali Bapak Ibu Saudara.很有趣的是。 Kenapa pembicaraan mengenai lidah, kenapa pembicaraan mengenai hikmat dimulai dari bahaya lidah? 很有趣的是，为什么我要说到关于智慧的，要从舌头开始说？ Sebab Bapak Ibu Saudara, hikmat sejati tidak terlihat dari apa yang dikatakan lidah, tetapi dari bagaimana lidah dan seluruh hidup itu digunakan. 因为其实真正的智慧不来自舌头上，而是所行的行为才能看得出来。 Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hikmat sejati tidak terlihat dari apa yang dikatakan oleh lidah, bukan Bapak Ibu Saudara. 所以真正的智慧不来自言语上的， Tetapi dilihat dari bagaimana lidah itu digunakan dan dilihat dari bagaimana seluruh hidup digunakan. 但是是看那个舌头是怎么样去用的，然后我们的生活是怎么样的。 Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yakobus kemudian berkata, siapakah yang bijaksana dan berpengetahuan di antara kamu? 所以雅各就说：“你们中间谁有智慧、有见识的呢？” Bapak Ibu Saudara, kata hikmat, bijaksana atau hikmat berasal dari bahasa Yunani Sophia. 在这里，智慧来自希腊文，就是 Sophia， Sedangkan kata berpengetahuan berasal dari kata epistemon. 然后见识是从 epistemo。 Nggak ada di situ di contekannya, Vi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata Sophia disandingkan dengan kata epistemon. 所以 Sophia 跟这个 epistemo 一起来对称， Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? 有什么区别呢？
Pengetahuan atau epistemon adalah sesuatu yang kita dapatkan melalui proses belajar yang intens. 见识是我们通过一直不断的学习得到的。 Kita mau jadi seorang ahli bangunan yang hebat. 我们想要成为一个建筑师， Maka kuliah apa yang harus kita ambil Bapak Ibu Saudara? 那我们应该学什么？ Kuliah apa? Kuliner. 学 Kayak Bapak Ibu ya. 烹饪。 Kuliah yang kita ambil adalah kuliah arsitektur misalnya begitu. Atau kita ambil kuliah teknik sipil misalnya begitu 那我 Bapak Ibu Saudara. 们该学的就是学建筑了。 Nah orang ini ketika dia ngomong tentang bangunan, bagaimana struktur bangunan, dia berpengetahuan. 那这个人他在说到建筑的时候，他就有很多的知识， Tapi tidak serta-merta dia berhikmat. 但这不表示他有智慧。 Jadi Bapak Ibu Saudara, Pak Yakobus dengan jelas membedakan antara berhikmat dengan berpengetahuan. 所以雅各很清楚的把智慧和见识分开。 Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, orang yang berpengetahuan seringkali menggunakan lidahnya memanipulasi pengetahuan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. 但是问题的是，有见识的人常常以他的见识把不是真理的说成是个真理。 Hikmat tidak demikian Bapak Ibu Saudara. 但是智慧不是这样的， Hikmat tidak lahir dari pengetahuan semata. 智慧不单单从知识产生出来， Hikmat lahir dari kelemah lembutan. 智慧从温柔显出来的。 Kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara berasal dari bahasa Yunani praus atau prautes. 温柔是从 cross Atau prautes. atau protest atau protest。 Saya senangnya sama Elvin ya kalau dia terjemahin, dia tuh bahasa Yunaninya kagak dimandarinin begitu Bapak Ibu Saudara. Sebab kadang-kadang saya khotbah yang diterjemahkan, penterjemahnya itu seringkali memandarinkan bahasa Yunaninya. Jadi kedengarannya aneh di kuping saya. Kalau praus ya praus, prautes ya prautes, begitulah memang disebutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelemah lembutan berasal dari kata Yunani praus atau prautes. 所以温柔是从 protest 这个词来的。 Nah, prautes itu bukan lemah gemulai. 但这里的 protest 的意思不是说很温柔，很那个行为上的非常温柔的那个， Kalau orang lemah gemulai kan begini ya, 很柔软的那个。 jangan berisik. 很柔软的人就说话就哎你说话要很小声。 Kenapa geli ya ngeliat orang jenggotan begini-begini ya? Itu lemah gemulai Bapak Ibu Saudara. 那个是柔软， Lemah gemulai identik dengan kelemahan. 柔软跟弱比较偏近， Nggak mampu jadi laki-laki tapi juga nggak bisa jadi perempuan. 不能当男士，但是也不能当女生。 Orang yang prautes bukan orang yang lemah, karena prautes atau kelemah lembutan berasal dari kemampuan mengendalikan kekuatan. 这个温柔呢，它是从这个 protest 它的意思就是我们可以控制那个力量的意思。 Dia punya kekuatan Bapak Ibu Saudara, 它有力量， tapi dia mampu mengendalikannya. 但是它可以控制。 Nah Bapak Ibu Saudara, satu kali di Budut, 有一天在 Budut, 布杜 Budi Utomo, 布迪乌多莫， STM. 就是在一所 STM 大学， Itu dulu sekolah yang konon hobi tawuran. 就是据说这所学校他们很喜欢有争吵的。 Teman saya ngajar taekwondo di sana. 我的朋友在那里教打泰拳道太极拳的， Taekwondo 泰 jangan 拳 tai 道 chi 不是 chuan. 太极拳 Ngajar taekwondo Bapak Ibu 啊， Saudara. 就是泰拳道了。 Lalu kemudian anak budut ribut nih Bapak Ibu Saudara sama anak captun. 然后这个布顿的学生就跟这个扎顿的学生吵起来了。 Captun. 扎顿， 10 Iya di Jakarta SMA 10 itu disebutnya captun. Budut itu Budi Utomo begitu Bapak Ibu Saudara. Ributlah mereka kan gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian yang ribut-ribut ditangkap polisi. 所以这些打架的学生们就被警察抓起来了。 Nah ketika ditangkap polisi orang tua murid langsung pada teriak. 他们被逮捕的时候，那个他们的家长就大喊 Ini pasti gara-gara belajar taekwondo.
这个肯定是因为你们在那边学跆拳道。 Wah, guru-guru juga negor, apa gara-gara belajar taekwondo jadi pada seneng berantem? 然后这些学生们、老师们也觉得，是不是真的是因为他们学跆拳道，所以他们就一直在 Teman 打 saya 架？ bokamguan Bapak Ibu Saudara. Itu bahasa Ibrani. Nggak terima teman saya. 然后我的朋友就觉得他不能接受， Lalu dia pergi ke kantor polisi. 他就到了警察局， Dia lihat ke dalam penjaranya Bapak Ibu 他 Saudara. 就在里面的监狱看， Dia liatin ada gak anak dari budut yang adalah murid dia? 他在那里看有没有布杜的学生，是不是他的学生在那里？ Nggak ada Bapak Ibu. 没有， Lalu kemudian dia pergi ke penjara, 然后他就到监狱去， Cipinang. 去基比năng那里了， Dia lakukan survei kecil. 他就在那里做了个小调 Siapa 查， yang di penjara yang pernah belajar bela diri? 在你们当中是谁有学过那个武术的？ Nggak banyak Bapak Ibu Saudara. 不多， Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, 所以呢，总结是 orang yang belajar bela diri dengan serius, 真正去学武术的人， malah dengan sengaja memilih untuk tidak berkelahi. 反而选择不去打架， Karena dia tahu kalau dia pukul, orang itu mungkin bisa amsyong pesyong, terus kemudian nggak bisa samsyong. 因为他知道如果他去打人的话，那个人可能会受伤。 Jadi dia nggak mau melukai lebih dari itu, dia ngerti konsekuensinya secara hukum. 他知道后果是怎么样，所以他不会去做的。 Itu sebabnya dia memilih untuk menyembunyikan kekuatannya dan memilih jalan damai di dalam menyelesaikan masalahnya. 所以他是选择隐藏他的能力， Itu hikmat. 然后用和平，这就是智 Hikmat 慧。 lahir dari kelemah lembutan. 然后这个智慧是从 Ketika 温柔出 seseorang 来的。 memilih untuk tidak menggunakan kekuatannya di dalam menyelesaikan masalah, maka dia harus berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan. Dari situ lahir hikmat. 如果一个人选择不利用他的能力去解决一个问题，那在那里他就知道他是怎么样去解决一个问题，不用他的能力。 Hikmat lahir dari kelemah lembutan dan hasil dari hikmat adalah damai. 智慧从温柔产出来的，然后这个造出来的结果就是和平， Dan dari damai itulah muncul kebenaran Bapak Ibu Saudara. 然后从和平就有了正义。 Tapi Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada hikmat palsu. 但是，亲爱的弟兄姐妹，在这个世界呢，有假 Orang yang kelihatannya 假智慧 pinter. 有的人看起来很聪明， Orang yang ngomongnya kedengerannya benar. 有的人听起来他说的话是好像是对的， Tapi Bapak Ibu Saudara, kesejatian hikmat seseorang dilihat dari ciri-cirinya. 但是呢，一个人是否他的智慧是真正的，我们要看有几点。 Kalau orang itu duniawi 如果这个人是属世的， dan orang itu dikuasai oleh hawa nafsu jahat, 然后他们被情欲控制， maka yang muncul adalah kekacauan dan kejahatan. 出来的就会扰乱还有坏的事情。 Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? 怎么不呢？ Karena ketika seseorang itu hanya bisa egois, self-center, berpusat pada diri sendiri, iri ngeliat orang lain, 因为如果一个人他很自私，然后他只顾自己，然后嫉妒别人， maka hasilnya dia ketika berhubungan dengan orang lain, ketika berelasi dengan orang lain, 结果就是他在跟别人交往的时候， ketika menyelesaikan masalah dengan orang lain, 在跟别人解决问题的时候， yang ada adalah keegoisan yang menyebabkan perpecahan. 出来的就是自私，然后纷争。 Ngomongnya pinter, 说起来很好，很好听， kedengerannya benar. 听起来是对的。 Tapi kalau hasilnya adalah kekacauan dan kejahatan, 但是如果结果是扰乱还有坏的事， maka itu pasti bukan hikmat yang datang dari atas. 那这肯定不是来自上头的智慧。 Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, lihat hikmat sejati datang dari orang jenggotan. 反而我们看真正的智慧从一个有胡须的人来的。 Ciri-ciri hikmat sejati Bapak Ibu Saudara adalah murni, damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, berbuah baik, tidak memihak, dan tidak munafik. 真正智慧的特点就是清洁，然后有和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒， Dan di akhir dari semuanya adalah kebenaran. 然后产出来的是正义。 Jadi orang yang punya hikmat sejati Bapak Ibu Saudara, dia hidup di dalam kemurnian, dia hidup di dalam kedamaian, dia peramah, dia penurut, dia penuh belas kasihan, dia berbuat baik, dia tidak munafik, dia tidak memihak, dan hasilnya adalah kebenaran demi kebenaran, lahir dari tindak tanduk dan perilakunya. 所以，一个有真正智慧的人，他们是活在清洁里面的，活在和平、
温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，然后他们种出来的有义果。 Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tujuan hikmat adalah kebenaran atau hidup yang benar di hadapan Allah. Tetapi kebenaran itu hanya bisa tumbuh di tanah yang damai dan dihasilkan oleh para pembawa damai. Hikmat itu alatnya, damai adalah medianya, kebenaran adalah panennya. 所以智慧的目的就是在上帝的面前有正义的生活，然后这个智慧呢，它是工具，然后和平就是美洁，然后正义就是他们所收获的。 Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, orang yang punya hikmat sejati, dia justru hidup di dalam damai. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看一个有真正智慧的人，他们其实是活在和平里的。 Dan hikmat itu datang dari atas, datang dari Allah. 然后，这个智慧是来自上头的，从上帝来的。 Dengan kata lain, anak-anak Allah seharusnya Bapak Ibu Saudara 换句话说，我们成为上帝的儿女的人， hidup di dalam kedamaian. 我们活在和平当中。 Matius pasal 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 马太福音第5章第9节说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。” Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 还有罗马书14章17节说：“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。” Amsal 3 ayat 17 berkata, jalan hikmat adalah jalan yang menyenangkan dan segala jalannya adalah shalom atau sejahtera. 箴言第3章17节说：“他的道是安乐，他的路全是平安。” Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara saya berani berkata bahwa John Wesley menangkap ajaran ini dengan tepat. 这就是为什么我说约翰卫斯理把这个教导说得很好。 John Wesley di dalam A Plain Account of Christian Perfection yang diterbitkan di tahun 1766 mengajarkan bahwa kesempurnaan Kristen bukanlah tanpa dosa secara absolut, tetapi kesempurnaan di dalam kasih. 约翰卫斯理在《A Plain Account of Christian Perfection》他教导，其实在基督里的一个完全，不是完全没有罪，而是在爱里在爱里完全得完全。 Lalu kemudian Wesley juga menekankan bahwa the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Dan bahwa damai bukan hanya keterangan batin, tetapi rekonsiliasi dengan Allah dan sesama. 然后卫斯理也强调说，就是圣灵的果子，就是爱、喜乐、和平。然后在和平不只是有个平静的心，但是有个跟神和别人的和睦。 Bapak Ibu perhatiin nih. 我们一起来注意， Hikmat yang dari Allah 来自上头的智慧， muncul karena kelemah lembutan. 是因为温柔出来的。 Dan hikmat itu memberikan damai, membawa damai. 然后这个智慧带来和平。 Anak-anak Allah hidup membawa damai. 上帝儿女生活带着和平。 Hikmat yang dari Allah membawa damai, anak-anak Allah membawa damai. 来自上帝的智慧带来和平，上帝的儿女也带来和平。 Kesempurnaan Kristen bukan hidup tanpa dosa sama sekali, kesempurnaan Kristen ada di dalam kasih atau damai. 所以，一个基督徒的完全不在于完全没有罪，而是可以在爱里面完全的活出来。 Dan damai di sini selalu berbicara mengenai rekonsiliasi hubungan kita dengan Allah dan rekonsiliasi hubungan kita dengan sesama. 然后在这里的和平总是说到跟上帝和跟周围的人的， Ini ajaran John Wesley. 这就是约翰卫斯理的教导。 Ini ajaran Yakobus, ajaran Alkitab, ajaran John Wesley. 这是雅各的教导，圣经的教导，约翰卫斯理的教导。 Jadi jika Anda mengaku adalah anak-anak Allah, murid Alkitab dan muridnya John Wesley, atas nama gereja Metodis yang megah ini, Bapak Ibu Saudara, Anda gagal hidup di dalam damai, Anda murid siapa? 那如果你自称是基督徒，你们是这个教会的人，也是约翰卫斯理的人，那但是如果你们不活在和平里，那你们是跟随哪一个教导啊？
Orang yang tidak bisa hidup di dalam damai adalah anak cucunya Adam Hawa yang jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. 无法活在和平当中人，就是亚当以夏娃的子孙，他们无法活在和平里的。 Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kemudian mendapati diri mereka telanjang dan mereka bersembunyi dari Allah. 当亚当以夏娃堕落以罪，他们发现他们身上没有穿衣服， Lalu kemudian Allah bertanya kepada mereka, Adam, apakah kau makan buah yang darinya kularang kau untuk makan? 然后上帝就问亚当：“你是否去吃那个我跟你说不可以吃的果子吗 Lalu Adam menjawab, Bapak Ibu？” 然 Saudara, 后亚当就说 perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan.：“ 就是那个女生，是她给我吃那个果子。” Jadi Bapak Ibu Saudara pertanyaannya sekarang, ketika dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang salah siapa? 所以问题现在是，当他们吃了这个果子的时候，那错的到底是谁？ Siapa yang salah Bapak Ibu? 谁错？ Pertama, Allah. 第一，上帝， Lu sih kurang kerjaan ngasih gua cewek. 就是 Coba kalau kagak ada cewek, lu ngasih gua cewek, makanya gua jatuh. 就是因为你造了这个女人，就是这个女人让我。 Yang kedua, salah siapa Bapak Ibu Saudara? 还有第二是谁的错？ Salah perempuan. 就是这女人的错， Salah istriku. 就是我夫人的错， Gara-gara dia nih makanya gua makan. 就是因为她，所以我吃了。 Bapak Ibu Saudara, Hawa begitu denger, gila nih orang bukannya ngebelain gua. 所以夏娃肯定是哎，这个人为什么这样？ Bapak Ibu Saudara, sejak hari itu terjadi perpisahan antara Allah dengan Adam, perpisahan antara Adam dengan istrinya. Konflik. 然后从那一天开始，亚当人与上帝就纷争了，然后跟人之间也是纷争了。 Nggak heran kalau di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24 dikatakan ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. 所以在创世纪那边就说，他们有放了几个天使在那边，他们没办法进去。 Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, orang yang tidak mau hidup di dalam damai, dia melestarikan dosa Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa itu. 所以我们看这个不想活在和平的人，他们就接承了来自亚当以夏娃的罪，就一直不想活在和平当中。 Bersyukur Bapak Ibu Saudara, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. 感谢上帝，他差派了他的独生子在十字架上被为我们舍己，然后赎清我们的罪。 Efesus pasal 2 Bapak Ibu Saudara mengajarkan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mempersatukan manusia berdosa dengan Allah dan di saat yang bersamaan mempersatukan manusia berdosa dengan sesamanya. 在以弗所书说，当上帝死在十字架上的时候，我们跟上帝原本已经分开的，就可以再团结回去。 Dengan kata lain, melalui salib Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam damai dengan Allah dan damai dengan orang lain. 换句话说，通过上帝的十字架，我们可以跟上帝和解，然后跟周围的人和解。 Bapak Ibu Saudara, orang berhikmat ngacari ribut, 有智慧的人扰乱， bukan membenarkan apa yang salah. 不是把错的说成对， Salah ya salah. 错就是错。 Kita dipanggil menyatakan kebenaran. 我们被呼召是为了去说那个对的， Tapi cara penyelesaian masalahnya tidak selalu cari ribut. 但是解决办法不总是争吵。 Bapak Ibu Saudara, saya kerja di 2 firma hukum. 我在2个律工作， Kunco, 就是 pasti kaget dia. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pikir kalau Bapak Ibu sudah somasi orang atau Bapak Ibu disomasi, itu urusan pasti langsung ke pengadilan. 然后我们知道，如果说有人告我们，或者我们告别人，那个肯定是要上去打官司的。 Belum tentu Bapak Ibu Saudara. 但是其实不一定， Karena pengacara yang baik akan berusaha memediasi, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. 其实一个好的律师，他会尽量的去让他们和解。 Dengan kata lain, urusan benar dan salah sekalipun tetap diupayakan cara damainya. 然后所以可以说，他们尽量是用和平去解决的。 Ini seharusnya berlaku di pengadilan, berlaku di rumah tangga, berlaku di gereja. 这
这肯定是可以在教会、在家里兴出来的。 Pernah lihat ini Bapak Ibu Saudara? 你们可以 Pernah 看过 dengar 这个 ini? 吗？ Menang debat hilang orang. Suami istri pasti tahu ini ya. Suami ribut sama istri, "Lu sih salah." "Enggak, gua nggak salah, lu yang salah." Wah, suami ngotot dia yang benar, istri ngotot dia juga yang benar. Suami ngotot dia yang benar. Ingat ya, waktu suami ngotot gua yang benar berarti lu yang salah. Istrinya ngotot, "Enggak, gua nggak salah, lu yang salah, gua yang benar." Saling ngotot satu dengan yang lain. Pertama ribut mulut, kedua adu argumentasi, ketiga keluar itu piring terbang, cuing 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 cuing. OK， 就是两个夫妻争吵的时候，他们就一直说是我，就一直说是我对，然后对方又说他对，就这样子一直吵下去。 Jago. Terus Bapak Ibu Saudara yang terjadi kemudian apa? 然后发生的是什么呢？ Nggak ada yang mau ngalah, 没有人想要 nggak 退 ada yang 让 mau，menyelesaikan masalah dengan damai. 没有人要以和平来解决这个问题。 Pertama, 第一， anakmu stres, 孩子就因为这个事受到了压力， dia marah, dia tertekan. 他可能会发怒，然后他有压力。 Lalu kemudian begitu anak lu nakal lu bilang, "Salahku apa?" Salah lu banyak bro. 然后如果你看到你的孩子有出错的话，然后他就说我做了什么错，其实也肯定我们做了错。 Kedua, hubungan suami istri renggang. 然后夫妻之间的关系就松散了。 Hati-hati, begitu hubungan suami istri renggang, PA masuk di tengah-tengah. You know PA? Personal assistant, sekretaris yang cantik dan gemulai. 夫妻之间的关系不好了，就会出现第三者， Masuk orang ketiga Bapak Ibu Saudara. 就有了第三者。 Ujungnya apa? 然后最后怎么样呢？ Cerai. 就是离婚。 Ketika cerai, 离婚了以后， anak lebih terluka. 那这个孩子就更惨了。 Bapak Ibu Saudara, ada kalanya ketika pasangan kita marah, kenapa kita nggak memilih untuk diam dulu? 有时候，当我们的配偶他们在生气的时候，为什 Mendoakan dia 么 dulu. 我们不选择安静先为他 Karena 们 Bapak 祷 Ibu 告？ Saudara menang debat hilang orang. 因为其实呢，我们的辩论获胜，我 Nggak 们 semua 受 masalah 是 harus 人心， diselesaikan dengan benar salah, benar salah. 不是所有问题都是以对错解决的。 Ada kalanya penyelesaian masalah adalah dengan cara sedamai mungkin. 其实有时候解决问题的方式就是以和平。 Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau Baik, tekankan di sini. 我要强调， Hikmat mendatangkan damai. 智慧带来和平， Tapi hikmat ini datang dari kelemah lembutan, kekuatan yang dibungkus dengan kelembutan. 但是这个智慧是来自温柔，就是以温柔去包制那个力量的。 Itu berarti bahwa kau tahu kau benar. 这个表示你知道你对， Itu berarti bahwa kau tahu kau harus melakukan apa. 你知道你应该做什么， Tapi kau memutuskan untuk tidak menekan lawanmu. 但是你决定不去压对方， Kau memutuskan sebisa-bisanya menyelesaikan masalah dengan damai. 你尽量的以和平去解决问题。 Bapak Ibu Saudara, saya bersama dengan Bapak Ibu cukup lama ya. 我已经忍了一段时间， Kan kalau saya nggak datang banyak yang nyari ya. 如果我没有来的话，可能会很多人找我。 Nggak ada. Tuh pada diam semua. 没有， Tapi Bapak Ibu Saudara, nih segini lamanya nih. Segini lamanya ya. 已经有一段时间。 Waktu saya melayani remaja dulu, 之前我在服侍少年人的时候， salah satu remajanya sebesar ini. 其中一个少年人就像他这么大， Sekarang anaknya ikut retreat remaja. 现在是他的女儿参加少年进修会。 Dan AI Kantin ini adalah salah satu remaja yang dulu ikut di dalam pelayanan saya, di dalam retreatnya saya. 然后我就是之前参加进修会， Waktu Theo bilang, itu nanti diterjemah Ko Jimmy. Jadi minta tolong ringkasan khotbahnya. Saya nggak tahu bahwa yang terjemah adalah AI Kantin. 就这样。所以牧师不知道是我翻译。 Mereka udah biasa dikerjain begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, begitu lamanya saya bersama dengan Bapak Ibu. So it is impossible for me not to know your problem.
所以我跟大家已经有一段时间了，所以不可能我不知道你们的问题。 Saya mengerti gejolak di gereja ini. 我知道在这个教会里面的问题， Saya menangis bersama Bapak Ibu. 我其实跟你们一起哭泣。 Pihak-pihak yang bertikai adalah sahabat saya. 在这里纷争的也是我的好友， They are my best friend. 他们也是我的好友。 We fight together in the field for Jesus Christ. 我们之前也是一起为上帝打过仗的。 Jadi Bapak Ibu Saudara, lepas dari siapa benar siapa salah. 所以，亲爱的弟兄姐妹，不管是谁对谁错， Mari kita memutuskan untuk saling mendoakan. 愿我们决定可以彼此代祷。 Bagaimanapun pihak-pihak yang bertikai dengan kita adalah orang-orang yang pernah bersama-sama, kita makan semeja, kita ketawa bersama, kita menangis bersama. Dia berdoa untuk kita, kita berdoa untuk dia. Kita pernah satu rumah, we were family. 不管怎么样，跟我们有冲突的这些人，之前是跟我们一起同桌的人，一起吃的人，曾经跟我们同一个家的人。 Lepas dari siapa benar siapa salah, kedua belah pihak adalah anak Allah. 不管谁对谁错，两个都是上帝的儿子。 Itu sebabnya mari kita berdoa buat semua orang. Amin Bapak Ibu Saudara. 这就是为什么我们要为所有人祷告。 Ada masalah tentu kita harus selesaikan. 有问题当然要解决， Dalam proses penyelesaiannya benar salah pasti kelihatan. 在解决的过程中是对是错，当然会显出来。 Tapi mari kita minta hikmat dari Allah supaya apapun konflik yang kita hadapi, kita menyelesaikannya di dalam kelemah lembutan dan di dalam kedamaian. 但是愿我们从来自上帝的智慧，可以当我们遇到问题的时候，我们可以以和平然后温柔去解决。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， kita berdoa ya. 我们一同来祷告， Kita minta hikmat. 我们求上帝的智慧。 Saya beri kesempatan pada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. 我给大家一个机会来祷告， Silakan berdoa di dalam hatimu, 请你在你的心中祷告， berdoa buat gereja ini, 为教会祷告， berdoa buat orang-orang yang bersama dengan kita, 为跟我们一起的人祷告， berdoa buat orang-orang yang meninggalkan kita. 为那些离开我们的人祷告。 Mari kita memberkati mereka. 愿我们祝福他们， Kita memohon belas kasihan Tuhan buat mereka. 我们要求上帝的怜悯， Kita meminta supaya Tuhan melembutkan hati mereka dan memberi mereka hikmat. 我们求上帝可以让他们的心温柔，赐给他们。 Sehingga apapun pergumulan yang kita hadapi bersama-sama, 所以不管发生了什么挣扎， kita menghadapinya di dalam damai. 我们可以以和平去面对。 Sekali lagi Bapak Ibu, 再次，弟兄姐妹， tidak ada kompromi mengenai benar dan salah. 在这里我们是无法妥协对或者错的， Tapi mari kita menyelesaikan semua masalah di dalam damai. 但是愿我们可以以和平去解决所有问题。 Mari berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan, kami datang menghadap tahta-Mu. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas gereja ini. Kami memohonnya Tuhan supaya Tuhan hadir dan memberikan kepada kami masing-masing pihak damai sejahtera. Tuhan tolong kami punya hikmat untuk menyelesaikan apapun masalahnya. Sehingga ya Tuhan setiap masalah bisa diselesaikan di dalam damai yang dari Allah. Tuhan kami berdoa buat setiap orang yang saat ini sedang bertikai satu dengan yang lain. Entah itu di rumah, entah itu di dalam bisnis, entah itu di dalam pelayanan. Tuhan selama itu masih berkaitan dengan saudara seiman. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan memampukan kami untuk menyelesaikan masalah demi masalah dengan damai sejahtera. Tuhan tolong kami menyelesaikan masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah di rumah, masalah di pekerjaan, masalah di dunia bisnis, masalah di dalam pelayanan dengan damai yang dari Allah. Tuhan tolong kami. Tuhan kami berdoa buat orang-orang yang dengan atau tanpa mereka sadari melukai kami. Tuhan berikan kepada kami hati yang mau mengampuni. Tuhan berikan kepada kami hati yang mau mengasihi. Dan malam hari ini Tuhan kami berdoa menyebut nama mereka masing-masing di dalam hati kami. Kami mengirimkan damai untuk mereka ya Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan atas mereka Tuhan.
Biarlah ya Tuhan, mereka juga boleh mengupayakan damai. Tuhan, ketika kami menyelesaikan masalah demi masalah, kami tahu kebenaran akan muncul pada gilirannya. Dan kami nantikan kebenaran itu muncul. Namun di dalam prosesnya kami rindu damai tetap ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini saatnya bagi kami untuk memutuskan mentaatinya atau tidak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.